Program kita kemuncaknya pada malam ini. Jadi sebelum saya nak panggil calon kita pada malam ini, saya nak umumkan dulu terlebih dahulu. Sebelum kita pergi mengundi, ingat nombor 3 ni. 1, 2, 4, tolak tepi. Nombor 3. Pesan pada anak, pesan pada cucu, nombor 3. Kenapa dengan nombor 3? Nombor 3, okey, betul? Kita menyemput calon ahli Parlimen Lembah Pantai P121, Fahmi Fazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, 我们朋友大家晚上好. Saudara-saudara gilai, vanakkam. Nama berita Kopi Bosian Sawadikap. Taman Sri Sentosa okey. Lembah Pantai okey. Malaysia okey. Tip-top cantik. Jadi tuan-tuan dan puan, saya minta maaf sedikit lewat. Saya malam ni tadi saya pergi ke saya pergi ke Segambut bantu saudari Hanayo bertanding untuk berkempen di tempat beliau. Dan waktu itu saudari Teresa Kok bila dia bercakap, saya baru sampai, patutnya saya slot dulu. Tapi dia bercakap dan dia ada banyak slide. Allah. Kakak Teresa, dia next door je kan? Next door je. Kawan-kawan kita dulu yang mengundi Lembah Pantai dekat Taman Tan Yulai dengan Petaling Bahagia, semua sekarang mengundi dekat Seputih. Jadi saya pun akur lah dengan kakak Teresa. Tapi banyak. Jadi dari lambat ke situ saya pergi ke Titi Wangsa untuk bantu saudara Khalid Samad. Dulu Khalid Samad menteri wilayah. Sekarang dia bertanding di wilayah. Orang dulu selalu cemoh, orang dulu selalu kata, apalah ni menteri wilayah, tapi dia Shah Alam. KL dengan Shah Alam lain lah. Kan, betul. KL ni kadang-kadang kita pergi banyak tempat, planning dia tak macam Shah Alam. Shah Alam punya planning kadang-kadang better, kan? Tapi dia bertanding dekat Shah Alam kali ni dan dia berlawan seorang giant daripada UMNO, iaitu Datuk Johari Abdul Ghani, dulu Menteri Keuangan 2. Jadi Battle of the Giants kat Titi Wangsa. Lepas tu saya datang ke sini. Jadi tiap-tiap malam insya-Allah saya akan cuba pergi at least 3 tempat. Cuma sebelum saya mulakan, saya ingin ucap minta maaf kepada kawan-kawan yang hadir pada malam ini bagi pihak saudari Yobi Yin yang tidak dapat hadir sebab beliau terpaksa uruskan program-program di Puchong. Beliau bertanding di Puchong sekarang. Dulu di Damansara, sekarang di Puchong. Yang dulu di Puchong, sekarang ni di Damansara. Dulu dia Bakri. Bakri sekarang di, tapi sebelum tu dia memang adun dekat Damansara. Jadi sekarang ni Yobi Yin sudah pergi Puchong dan Gobind Singh pula datang ke Parlimen Damansara. Jadi Yobi Yin minta maaf. Kedua, Yang Berhormat Eng Swee Lin, Speaker Dun Selangor, dia dah sampai dah tadi. Tapi tiba-tiba Hanayo kata, saya sudah tak ada orang lah mau bercakap. So, dia kena bawa Eng Swee Lin terus pergi ke sana. Pergi ke Taman Sri Sina dekat Segambut. Jadi Eng Swee Lin pun minta maaf, saya minta maaf. Tapi jangan risau, jangan takut, saya sudah sampai. Kak, Kak ini apa khabar? AC4 macam mana? Surau Hijrah dah okey ke belum? Sihat okey. Tuan-tuan dan puan, saya kalau nak dikatakan saya kenal ramai yang hadir pada malam ini. Memang permulaan, hari ini baru hari kedua. Hari kedua kita berkempen. Kita masih ada lagi 12 hari. Ada di kalangan kawan-kawan yang bertanding, suara pun dah nak hilang. Ada Datuk Seri Anwar, suara dia dah nak hilang. Rafizi Ramli pun serak-serak basah. Saya punya alhamdulillah so far so good. Bukan sebab tak banyak bercakap, tapi saya guna taktik yang lain sikit. Kadang-kadang cakap slow, kadang-kadang cakap laju dan kuat. Kadang-kadang jadi kita kena pace sikit, pacing. Kenapa? Sebab 12 hari yang ke depan ini adalah 12 hari yang paling penting untuk negara kita. 12 hari yang paling penting sebab
kita waktu PRU, waktu pilihan raya, perlembagaan negara kita memberi kita warga negara kuasa untuk membuat satu pilihan yang the most important decision, iaitu untuk memilih bukan hanya wakil rakyat, bukan hanya parti-parti politik, tapi memilih pemimpin-pemimpin negara. Tuan-tuan, puan-puan, 19 hari bulan November bukan sekadar mencatat pada satu kertas. You are not going to the ballot box only to mark on a piece of paper. Bukan. That piece of paper, kertas undi itu bukan sekadar kertas, tapi kertas undi itu memegang kunci kepada sebuah masa depan yang lebih baik. That little piece of paper that you mark an X on, that piece of paper holds the key to a better and brighter future. Atau salah pangkah, kita akan jauh tertinggal dekat belakang. If we pick the wrong people, if we pick the wrong party, we will be very very far behind. Saya nak cerita, saya ingat lagi 2018, ramai yang tak sangka kita boleh menang. Saya kena bercakap benar. Tak ramai yang rasa di lembah pantai pun, siapa Fahmi Fadil? Dia bukan ada nama. Siapa dia? Dia bukan Datuk, dia bukan Tan Sri, dia bukan Datuk Sri. Aset dia pun yang dia declare pada tahun 2018, aset yang saya declare 1.02 ke 1.04 juta. Apa yang saya ada, harta yang saya ada, satu apartmen, 2 kereta, satu kereta tu Kelisa daripada tahun 2004. Kelisa, I love Kelisa. Kalau tuan-tuan perempuan ada kereta Kelisa, jangan jual. Jangan jual. Kereta Kelisa ni antara kereta yang paling baik. I love it sampai ke hari ini. Sekarang ni ayah saya bawa kereta Kelisa saya. Tapi apa yang saya ada, hanya barang-barang seperti itu. Ya, saya tak ada jam mewah, jam saya masih jam Casio. Kasut yang saya pakai ni masih kasut yang saya pakai tahun 2018. Bukan tak ada duit, tapi tak payah nak beli. Apa yang kita ada, kalau dah baik, kita teruskan. Kalau tuan-tuan puan-puan rasa ahli parlimen yang ada dulu, yang ada baik, tak payah tukar. Sebab dia sudah okey. Betul tak? Tengok cakap pasal kasut sampai ke okey. Jadi kadang-kadang kita kena pacing sikit. Start biar slow-slow, start biar macam ni dulu. Kita tak nak lagi tunjuk yang kekuatan kita, tak nak tunjuk ramai-ramai datang. Oh, datang serius-serius baru malam kedua, esok pun ada kerja, esok pun ada sekolah. Tak payah tunjuk ramai-ramai dulu. Slow-slow, kita simpan dulu. Nanti bila dah dekat dengan finale, tadi itu kita pulun habis-habisan. Kita akan pergi dan kita akan pastikan ramai datang ke program-program kita. Sebab pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan berlaku, rakyat akan mula rasa bahang. People will feel the fire inside them, and it will make them want to come out and listen and be part of this historic change. Mereka akan rasa mereka perlu keluar beramai-ramai, melihat, menyaksikan, dan seterusnya terlibat dalam satu perubahan yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Kenapa saya cerita macam ni? Tuan-tuan puan-puan, saya tahu kawan-kawan dekat Taman Sri Sentosa ramai yang hidup biasa. Ya, ada di kalangan kita rumah kita dah beli 30 tahun, tapi memorandum of transfer masih belum perfected. Betul? Betul tak? Ada di kalangan kita. Kenapa? Lawyer yang kita bayar dulu, dia pun tak tahu dah pergi ke mana. Betul tak? Ada, saya tahu. This is law, the lawyer ya. Duit dia ambil, kerja tak siap. Saya tahu. Di lembah pantai, di Taman Sri Sentosa, waktu saya mula berkhidmat sebagai ahli parlimen, apa yang Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur maklumkan pada saya? What did the Commissioner of Buildings tell me about Taman Sri Sentosa? Ada 5,000 petak di Taman Sri Sentosa. Kurang 2,000 yang telah ada hak milik strata. Walaupun setelah 30 tahun berlalu, sejak Taman Sri Sentosa siap, Avenue Court AC4, Bayview, fasa-fasa, semua fasa-fasa daripada blok 17, 19 sampai ke 95, ada hampir 3,000 unit yang belum dapat hak milik strata. Jadi apa yang saya buat sebagai ahli parlimen waktu itu,
Saya bekerjasama dengan pihak DBKL, dengan pihak COB. Kita panggil lawyer-lawyer, law firm. Kalau biasa, nak selesaikan memorandum of transfer kena RM45,000, RM3-4,000, betul tak? Waktu itu kita buat dekat tepi padang, Dewan tu, lawyer cuma charge RM800. Dan sejak dari itu, kita dapat bantu at least 500 keluarga untuk dapat hak milik strata mereka. At least sudah increase sikit. Ada yang bermasalah, masih bermasalah, tapi sekiranya saya dipilih sekali lagi, perkara yang tak selesai ini saya ingin teruskan sehingga seramai mungkin mendapat hak milik strata mereka. Kenapa? Kenapa penting? Why is it important? This is your house. These are your houses, these are your properties. If you want to sell, if you want to do editing with the houses, bagi kepada anak dan sebagainya, you must perfect your memorandum of transfer. You must do it. Saya dah jumpa dah dengan syarikat. Dulu Bedford yang bina kawasan Taman Sri Sosa sudah kena jual. Sudah kena jual. Dan dia dah dimiliki sekarang oleh Hong Leong. Dan kita dah jumpa, kita dah panggil. Memang kadang-kadang susah sebab untuk dia, mungkin dia takut dia kena keluarkan duit. Memang mereka takut, tapi saya minta mereka sebab saya cakap saya tak mahu kawasan Taman Sri Sosa sekiranya ada pembeli semua yang tak selesai memorandum of transfer, tak ada hak milik strata, you are still berstatuskan pembeli, bukan pemilik ya. You are still buyers, not owners. That's why it's very important to get this done. Jadi niat saya, masalah kita tergendala sebab Sheraton Move dan juga PKP. InsyaAllah setelah kita selesai buat pindaan kepada perlembagaan, melarang ahli Dewan Rakyat melompat parti, bertukar parti, we will have no more political frogs. Kita dah tak ada dah kata-kata politik. Tak ada, sudah tak ada lepas ni. Jadi kita tak akan lihat lagi langkah Sheraton. No more. Itu kata, kalau dia mau lompat lagi lepas ni, dia terus boom, masuk dalam gaung. Terus hilang kerusi dia. Jadi jangan risau. Itu satu perkara yang sangat penting. Tak ada kata dah. 2018, saya dan kawan-kawan dalam Pakatan Harapan, dia seperti kita menang satu kontrak open tender. Open tender, kita semua masuk pilihan raya ni macam untuk open tender lah. Semua orang bagi bidding, semua orang bagi plan, manifesto, idea. Kita menang. We won fair and square. Kita menang. Di Lembah Pantai, saya kata tadi, tak ada siapa ingat saya boleh menang. Tapi yang menangkan saya bukan saya, bukan nama saya. Orang tak kenal Fahmi Fadil. Yang menangkan saya, anti-anti, uncle-uncle semua. Saya tahu, saya sedar. Bila saya takkan, I will not be anybody, I will not be able to go to parliament kalau anti-anti, uncle-uncle tak bagi kepercayaan kepada saya, tak bagi undi kepada saya. Saya tahu. Ya, jadi waktu saya menang, that's why saya bangkitkan isu strata title. Itu satu masalah. Bila kita masuk ke Putrajaya, dia macam kita menang tender untuk baiki rumah. Kita menang tender untuk maintain satu rumah. Kita menang macam mana Kak Amy tadi. Macam kita menang tender untuk jadi ganti Sharon dekat AC4. Tahulah memang Kak Amy suka, tapi contohlah, ataupun kita menang tender untuk ganti AJC dekat pasar 1F 1G. Ataupun mana-mana yang lain lah. Masa kita menang tender, kita rasa rumah ni ceiling dia kena tukar, parit dia kena cuci, rumput kena potong. Tapi bila Pakatan Harapan masuk ke Putrajaya, yang kita jumpa bukan longkang saja yang rosak, tapi dia punya saliran IWK dia pun sudah pecah. Itu air kotor, air busuk semua sudah melimpah merata-rata. Kita ingatkan itu bumbung saja rosak, tapi rupa-rupanya ceiling semua sudah runtuh. Kalau di Taman Sri Sosa yang saya jumpa, masalah hak milik strata. Kalau menteri-menteri yang lain, bila mereka masuk ke Putrajaya, apa yang mereka jumpa? Macam-macam, tuan-tuan, puan-puan, uncle-uncle, aunty-aunty. So many things that were wrong. Apa yang dijumpa? Tabung haji. Sepatutnya tabung haji, kalau
Dia tak buat keuntungan. Kalau dia rugi, dia tak boleh bayar dividen, tak boleh bayar hibah. Ikut akta tabung haji. Tapi apa yang berlaku, orang yang jaga rumah Malaysia ni 60 tahun, dia yang buat akta tabung haji, dia juga yang merosakkan. Dia bayar walaupun bank negara bagi amaran. You cannot, you are loss making. You cannot give dividend. Tapi apa BN buat waktu itu, dia bagi juga. Kesannya ialah kepada financials of tabung haji. Apa Pakatan Harapan buat? Dr. Mujahid. Dr. Mujahid, ahli Parlimen Parit Muntah, dia Menteri Agama pada waktu itu, apa dia buat? Dia tak duduk senang lenang, dapat allowance, ada kereta besar. Tak. Dia buat kerja, dia usaha untuk selamatkan tabung haji. Dia bentang perancangan di Parlimen. Dia tunjukkan cara nak selesaikan, nak selamatkan tabung haji. Pindah aset. Orang kata Pakatan Harapan jual aset tabung haji. Ini kepada orang Melayu Islam saya nak ingatkan. PAS lalu kata Pakatan Harapan jual aset tabung haji. Tak betul tuan-tuan dan puan. Apa yang Pakatan Harapan buat? Kita transfer aset-aset yang rosak ini, yang nilainya macam apa? Aset-aset macam syarikat buat roti yang gagal, kan? Di transfer macam-macam aset yang sepatutnya tabung haji tak beli pun. We transfer it kepada MOF, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan bagi suntikan 2 kali ganda nilai. Nilai aset-aset yang rosak ini, yang bermasalah ini, distress asset ni, 10 bilion ringgit. Tahu tak apa Menteri Keuangan Lim Guan Eng daripada DAP China, apa dia buat? Give 2 times 19.9 bilion ringgit, masukkan balik dalam tabung haji untuk selamatkan tabung haji. Jadi bila kawan-kawan kita masuk dalam rumah, kita dah menang kontrak dah, kita dah masuk dah, kita ingat simple, Allahu Akbar, rupa-rupanya macam-macam masalah. We started the plan. Kita kata okay, itu ceiling tabung haji sudah rosak, jadi sekarang kita kena beli itu plywood, kita kena buat macam-macam. Kita tak boleh tukar ceiling fan je sebab tak ada ceiling. Kita kena baiki balik semua. Kerja lagi banyak. Tapi ada tak Dr. Mujahid relax saja, lepak saja, collect allowance saja, jadi lebih gemuk? Dia besar tapi tidaklah gemuk sangat kan. Tapi ada tak? Tak, he didn't. He worked very hard to make sure amanah yang telah diberikan oleh rakyat pengundi di Parit Muntah, dia laksana tugas dan amanah itu dengan cemerlang. Itulah sebabnya hari ini PAS kata PAS dah selamatkan tabung haji. Tak betul. Tak betul. Kalau Pakatan Harapan tak mulakan fix the ceiling, they cannot put the fan. Dia tak boleh rasa nikmat dah kipas itu berputar sekarang. We did that. Pakatan Harapan lah yang buat tu. Ya. Bukan tabung haji saja tuan-tuan dan puan, macam-macam yang lain. Saya anak Felda. Saya tak tahu, saya sendiri tak ada siapa-siapa anak peneroka Felda. Ayah saya kerja Felda. Ayah saya masuk Felda tahun 69 dan dia pencen tahun 2004-2005. Dia bukan pencen, dia dipencenkan. Sebab ayah saya punyalah keras dia kerja. He work so hard. Dia simpan duit Felda sampai 6 bilion ringgit. Cash reserve 6 bilion. 6 bilion ni bersamaan dengan 3 tahun. Almost 3 years bajet untuk negeri Selangor. Simpanan negeri Selangor pun reserve dia cuma 4.2 bilion. 4.2 bilion. 3.6. See, 3.6. Felda at one point had 6 billion cash. Liquid cash. Ayah saya waktu itu, dia ketua pengarah, dia DG Felda, dan dia kemudian jadi managing director of Felda Holdings, jaga semua Felda. Ada ayah saya buat LGV? Tak ada. Ada ayah saya jual tanah Felda? Tak ada. Tapi sebab ayah saya tak nak buat benda-benda itulah, maka dia direhatkan. Kemudian orang lain masuk, habis. Sekarang ni, kalau tuan-tuan puan-puan ada datang ke KL, pergi Jalan Semarak, Jalan Geni, dulu ada satu bangunan cantik, nama dia Ibu Pejabat Felda. Sekarang sudah tak ada. Tanah sudah jual, bangunan sudah tak ada, duit pun tak masuk. That is the problem. Tabung haji macam tu, Felda macam tu, tabung angkatan tentera macam tu. So many problems, not fixed. Not fixed. Jadi Pakatan Harapan masuk, menang tender, tapi tiba-tiba halfway through
Itu katak, itu orang lompat masuk daripada dia tebuk atap, dia masuk. Dia pecah pintu belakang, dia masuk ikut pintu belakang. Back door. Lepas tu dia tendang kita keluar. Lepas tu dia kata, you punya kontrak sudah cancel, sekarang saya mau take over. Tapi apa dia buat? Apa dia buat dengan kontrak tu? Tambah jumlah menteri. Bagi duta khas bertaraf menteri, collect allowance besar bulan-bulan. Tapi kerja apa buat? Saya tanya, kalau kita pergi pasar hari ni, harga cili berapa? Sudah mahal. Pagi tadi saya pergi Pantai Dalam, pasar pagi. Cili dekat pasar pagi kat Pantai Dalam RM22 1 kilo. Tepung kalau kita pergi beli, kalau kawan-kawan yang jual roti canai, tepung dulu bulan 5 RM42 satu guni. Sekarang sudah RM75, RM75. How to survive kalau jual roti canai? Kalau kita mau buat baking apa semua, how to survive? RM75. Ayam jangan cakap lah. Ayam dah sampai RM10.5, RM10.40, RM11 pun ada. Kadang-kadang nak potong pun kita kena bayar. Ya. Nilai mata wang ringgit pun dah berundung. Maksudnya tuan-tuan puan-puan, bila ini orang sudah masuk, cancel kita punya kontrak, take over, apa dia buat dengan kontrak tu? Adakah dia baiki rumah? Tak. Dia beli satu aircon kecil, dia duduk, dia lepak. Oh, itu aircon. Lepas tu dia ambil ATM, dia letak tepi, dia masuk dalam dia punya poket. Ya, daripada ATM mesin tu terus masuk poket dia. Lepas tu dia tak ada buat apa-apa. Inilah masalahnya. Salah pilih pemimpin, rosak negara kita. Salah mengundi 19 November, rosak masa depan kita. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak yang satu ke, nombor 2 ke, nombor 4 ke, bagi saya itu tidak akan membawa kejayaan. Yang kita nak, okey. Kita nak Malaysia okey. Nombor 3. Okey. Ya. Tuan-tuan puan-puan, saya nak cerita sikit tentang ada beberapa perkara. Ada siapa-siapa sini pengundi dekat Sungai Buloh tak? Ada tak ada? Tak ada. Okey, tak payah. Saya tak payah cerita pasal Sungai Buloh. Saya nak bagi tahu ada satu perkara yang agak menarik berlaku baru-baru ni. Malah hari ni pun Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan kata isu tentang poster boy, isu tentang undi kepada BN ialah undi kepada Zahid hanyalah persepsi di kalangan pembangkang. Tak betul. Apa yang berlaku baru-baru ni bila UMNO Barisan Nasional umumkan calon-calon dia, bagi saya dia adalah seperti satu sesi, orang kata apa semua kena ramai yang kena buang kerja lah. Senang cakap, kalau nak lagi kasar ataupun kurang ni, pancung berjemaah. Ramai yang kena pancung berjemaah. Satu kumpulan tu, semua kawan-kawan Ismail Sabri, Perdana Menteri sementara, semua hilang kerja, semua tak dapat jadi calon. Kenapa? Memang Ismail Sabri poster boy bagi BN. Tapi semua kawan-kawan dia dalam kabinet dia semua sudah tak boleh jadi kabinet minister. Jadi apa yang akan berlaku kalau BN menang, poster boy dia jadi Perdana Menteri, tapi semua menteri-menteri ni semua bukan orang dia dah, bukan kawan-kawan dia dah. Jadi nanti keadaan dia akan sangat berubah. Ya, jadi itu akan sangat-sangat tidak stabil. Nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada pilihan lain. Kita tidak ada pilihan lain kecuali untuk mengundi Pakatan Harapan. Tak ada pilihan lain. Tak payah fikir PN, tak payah fikir BN, hanya pilih Pakatan Harapan. Cuma dalam 12 hari yang berbaki ini, harapan saya, doa saya kepada tuan-tuan puan-puan, kita semua terlibat dalam satu usaha besar untuk bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu jiran-jiran, bagi tahu family kita untuk keluar mengundi 19 November. Keluar mengundi.
Inilah satu-satunya waktu di mana suara kita boleh kita jelmakan, boleh kita keluar mengundi untuk kita pastikan hala tuju negara kita. Kedua, everywhere you go, tanya dengan kawan-kawan, you tahu tak you mengundi dekat mana? Aunty Choi, you tahu tak you undi mana? Yelah, Lembah Pantai tahulah. Sekolah mana? Bindi, where are you voting? Which school? Jadi, saya tanya soalan macam ni. Saya nak tuan-tuan, puan-puan semua tanya kawan-kawan, you tahu tak you mengundi dekat sekolah mana? Tanya. Sebab dekat Lembah Pantai, ada yang dulu mengundi dekat satu sekolah, mungkin dia pindah ke sekolah lain. Ada. Kalau di Lembah Pantai, kita ada beberapa tempat yang sebelum ni tak pernah jadi pusat mengundi. Di Kampung Pasir dulu ada sekolah agama, ada SJKT Saraswati. Kali ni sekolah agama tu bukan pusat mengundi. Pusat mengundi dia dah dipindahkan ke Padang, Kampung Pasir. Saya tak pernah ingat, I think some of you have been here for very long, dah mengundi lama. Pernah tak padang bola digunakan sebagai tempat mengundi? Pernah ke? Tak pernah kan? Pernah ke? Tak pernah. Datuk Mutu, pernah ke? Tak pernah. Tak pernah. Kali ni di Lembah Pantai bukan satu padang tau, dua padang. Dua padang. Satu padang dekat Kampung Pasir, satu padang dekat PPA Kerinci. Kalau uncle tengok padang biasanya padang bola, dia mungkin tak ada gate. Satu lagi masalah dia, sudah malam macam ni, kita kena pastikan satu padang tu semua tempat ada lampu. Ini kawan-kawan kat sini pun tak tahu, itu tu Eric ke Jembalang mana. Ya, tak tahu, tak nampak sebab gelap. Keliling padang tu, kita tak tahu siapa ada di situ. Macam mana kita nak pastikan tempat tu selamat? Tapi saya percaya pihak polis, pihak SPR akan usaha yang terbaik untuk pastikan undi kita tidak tergugat, undi kita tidak terkesan. Saya nak tuan-tuan puan-puan, kalau diminta untuk pergi ke Padang Kampung Pasir ataupun Padang PPA Kerinci, pergi. Jangan takut. Pergi buang undi. Pergi mengundi. Leave aspek-aspek keselamatan kepada pihak polis. They will look after the situation very professionally. Saya percaya. Saya percaya. Cuma saya risau di Kampung Pasir, padang bola tu, kalau tuan-tuan puan-puan ingat, bulan Disember 2021 dengan bulan Mac 2022, the first place yang banjir di Kampung Pasir ialah padang bola tu. Hayya, how? Jadi tak apalah, kalau kawan-kawan yang pergi mengundi situ, sebelum pergi mengundi, nanti saya akan buat satu TikTok cara nak berenang pergi tempat mengundi. Sambil berenang, X nombor 3, okey. Itu macam, okey. Dan jangan risau, waktu itu kita nak bawa peti undi pun tak payah susah-susah. Kita cuma bawa sambil kita berenang, kita tolak pergi ke tempat penjumlahan undi. Tapi apapun kita berjenaka. Yang penting 19 hari bulan November kita semua keluar beramai-ramai. Dan saya nak tuan-tuan puan-puan, pagi esok macam saya cakap tadi, jumpa orang kalau pergi minum kelapa dekat tempat sajid. Okey. Ya, bukan okey sajid. Bukan okey. Aku nak kau tanya orang. Bukan tanya dia mengundi ke tidak. Dia tahu tempat mengundi ke tidak. Bila dia sudah tahu, baru you cakap, okey. Apa, semangat saja, semangat. Ya, itu yang kita tahu. Aduh, sakit, aduh, ini je lah yang ada. Tuan-tuan dan puan, I love all of you very much. Ya, saya dah berkhidmat di Lembah Pantai 4 tahun. Ayah saya kerja Felda, mak saya pejabat awam. Mak saya dulu PTD, pegawai tadbir dan diplomatik. Mak saya dulu
Jawatan terakhir dia bekerja di 11 kementerian yang berbeza. Jawatan terakhir dia adalah sebagai Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, DG of Bahayu, di Jabatan Perdana Menteri, yang mengawal dan mengelia, yang menjaga PDRM, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Penjara. Mak saya juga menjadi setiausaha hormat untuk Lembaga Pengampunan. Dulu mak saya lah. Mak saya PTD, ayah saya Felda. Itu sebabnya mak ayah saya tak pernah ajar saya untuk hidup mewah. Kalau tuan-tuan puan-puan pernah tengok mak ayah saya sekarang ni, ya, diorang tak hidup mewah, hidup biasa je. Kereta kelisa saya ayah saya yang bawa. Ada ayah saya ada bawa kereta besar, berpuluh-puluh kereta, tak ada. Ya, semua yang kami ada, kami boleh jawab dan jelaskan. Itulah sebabnya pada malam ini, saya, tuan-tuan dan puan, saya dah isytihar harta saya. Saya kata tadi 2018, I declared my assets 1.02 juta, bukan bilion lah. Bukan bilion, saya tak ada duit tu macam 1.02 juta. 2018, 2022, sebelum saya jadi calon, Parti Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, arah semua calon untuk isytihar harta. Bila saya tengok balik 2018, saya banding dengan apa yang saya ada sekarang, peningkatan jumlah harta saya lepas 4 tahun, sekarang dulu 1.02 juta, sekarang 1.2 juta. Maksudnya kalau letak dalam fixed deposit dapat lagi banyak. Lepas 4 tahun, peningkatan 200,000. Ya. Tak ada peningkatan berpuluh-puluh juta ataupun saya beli rumah, ya, isteri masih satu. Itu yang paling penting, itu aset. Itu saya sudah declare awal. Ya. Isteri masih satu. Tak ada ekstra. Anak 2. Alhamdulillah, anak 2, ya. Dan malam ni kita nak tengok sama ada calon-calon lain di Lembah Pantai, nombor 1, nombor 2, nombor 4. Saya nak minta mereka declare asset juga. Declare your asset. Tunjuk kepada semua warga Lembah Pantai apakah aset-aset yang dimiliki. Tunjuk. Tapi bukan setakat calon-calon di Lembah Pantai. Saya nak minta Tengku Zafrul yang bertanding di Kuala Selangor declare asset dia. Saya nak minta, kita nak tahu sebab dia dulu banker besar. We want to know how much he is worth. He should declare his assets. Dan saya nak minta juga, tuan-tuan perempuan saya sebut tentang Sungai Buloh tadi, Ramanan yang mengganti Sibarasa Rahsia, Ramanan pun sudah declare asset dia. Dia sudah declare asset dia. Dia tunjuk semua asset dia. Saya minta Khairi Jamaluddin declare asset. Apa jawab Khairi? Saya sudah declare asset kepada MECC. Itu kepada MECC. Ini declare kepada rakyat. Bukan MECC yang nak undi kamu, Khairi. Rakyat di Sungai Buloh yang nak undi kamu. Declare your assets, Khairi. Jadi kalau ada wartawan, that's the headline, declare your assets. Ada wartawan sini. Tak payah nak takut. Kalau tak makan duit haram, kalau tak buat benda yang tak patut, ambil commission, ambil kontrak, ambil benda-benda yang tak patut, you have nothing to hide. I have nothing to hide. My conscience is clear. Nauzubillah, kalau saya meninggal dunia malam ni, saya berlapang dada, saya boleh menghadap Tuhan dan saya boleh jawab apa yang saya buat sepanjang saya menjadi ahli parlimen. I have no fear. Tak ada. Ya. Jam saya ni jam Casio, bukan jam Robert apa? Tak apa pun nama tak faham. Audemars Piguet. Ataupun ada satu jam tu Jaeger LeCoultre. Jaeger LeCoultre. Tapi ejaan dia macam Jaeger LeCoultre. Tak, Jaeger LeCoultre. Ataupun jam-jam mahal macam tu. Rolex pun saya tak ada. Dan saya tak minat. Saya suka jam Casio. Sebab jam seperti ini mengingatkan saya asal usul saya. Masa saya kecil, ya, saya ada jam itu, jam digital yang ada calculator. Dulu tak boleh bawa pergi sekolah. Ya. Jam yang saya beli waktu saya jadi ahli parlimen, jam itulah. Sebab sebelum ni tak ada Shopee. Tapi waktu saya jadi ahli parlimen, tiba-tiba Shopee ada, Lazada ada. Lepas tu PKP,
tak ada buat apa-apa. Saya tengok dalam Shopee, wih, jam ni is like my childhood. Okey, beli. Itu je lah yang saya mampu pun. Ya. Tapi bukan pasal harta. Cuma yang saya nak kata, kalau saya menghadap pencipta pada malam ini, saya insya-Allah saya tak rasa takut. Saya boleh jawab. I didn't take a single cent from any one of you. I didn't misuse a single cent apa-apa peruntukan yang telah diamanahkan kepada saya. Dan Anwar Ibrahim dah cakap, kalau dia ditakdirkan menjadi Perdana Menteri, kalau dia ditakdirkan menjadi Perdana Menteri, dengar dulu CD, tak habis lagi. Ni pun macam sajid. Aduh. Dengar dulu, kalau dia ditakdirkan menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim tak akan ambil allowance Perdana Menteri. Dia tak akan ambil gaji PM. Dia tak akan ambil. Okey, tu boleh tepuk. Sebab dia kata rakyat tengah susah. Nak beli cili mahal, nak beli tepung mahal, nak beli ayam mahal, nak beli telur pun telur tak ada. Ada. Selangor ada telur tak? Maaf. Selangor ada telur ayam tak? Ada. Ada kan? Ya, setengah tempat kalau pergi Maidin, ada setengah tempat ada setengah tempat tak ada. Polybag minyak masak tak ada. Memang tak akan ada. Tak tahulah kalau Checkers kadang-kadang ada ke tak. NSK pun kadang-kadang ada. Satu kotak ada. Sebelum pukul 12 kena pergi. Terebut. Ya, saya tahu. Tengku Zafrul tahu tak keadaan macam tu? Ada tak dia turun tengok masalah minyak polybag ni? Ada tak? Ada. Tak ada. Tak. Sekarang tengah viral gambar Tengku Zafrul angkat setandan buah kelapa sawit. Orang tak nak tengok kamu angkat tandan. Orang nak kamu tengok masalah tak ada polybag minyak masak. Aduh, Tengku Zafrul. Okey, thank you Sajid. Ya. Tapi ini penting tuan-tuan dan puan, sangat penting. Declare asset, buktikan bahawa you have nothing to hide. Nothing to hide. Tak payah takut apa-apa. Rafizi Ramli, dia sudah declare dia ada 18.8 juta, banyak. Tapi a lot of that is actually paper. Bukan duit betul. Dia adalah saham. Ya. Kalau dia realize dia jual saham tu, barulah dia betul-betul jadi milioner. Ya, betul-betul dia jadi multi-billionaire. Tapi tak. Itu saham untuk syarikat dia. Jadi tuan-tuan dan puan, itu penting saya bagi penjelasan ini. Penting sangat. Supaya kita faham, dalam memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang pandai jaga amanah. Ya, yang pandai jaga amanah. Tadi saya cerita mak saya, ayah saya, ya, dan saya sendiri. Dan saya insya-Allah kalau dipilih oleh tuan-tuan dan puan, saya akan terus bekerja sampai rambut saya putih macam Chin Shu. Sampai rambut saya putih, kan? Harap-harap rambut saya masih putih lah, ataupun asalkan masih ada rambut lah. Tapi tuan-tuan dan puan, saya pun tak nak, jam dah 11.30, saya tahu esok ramai yang akan pergi bekerja. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan semua sihat walafiat. Ingatlah juga yang COVID masih ada dalam komuniti. Masih ada. Jumlah dia tinggi. Kementerian Kesihatan memberi peringatan, sentiasa berhati-hati. Kalau masuk ke tempat-tempat yang tertutup, if you are at risk, you ada non-communicable diseases, ada asma, ada masalah-masalah kesihatan seperti ini, mask up. It's okay. Pakai mask. Macam dulu. Tapi kalau tuan-tuan perempuan sihat, tak apa, it's okay, it's up to you. Kalau boleh ambil dos keempat. Second dos penggalak. Saya sebelum saya start hari tu, start berkempen, isteri saya kata, Fahmi, kalau you mau pergi berkempen, you ambil the second dose penggalak. So I did. Sudah ambil. Ya, jadi tolong, sebab kawan kita, saudara Fong Kui Lun, dia positif hari ni. Dia didapati positif hari ni. Fong Kui Lun bertanding dekat Bukit Bintang. Tapi insya-Allah dia menang lah. Dia tak payah berkempen pun, insya-Allah dekat Bukit Bintang dia menang sebab dia continue to serve. Jadi tuan-tuan dan puan, akhir sekali, ingat pesanan saya tadi. Antara sekarang dan 19 November, kita ada dua tugas. Satu, Sajid, you dengar Sajid? Okey ah, alright. Satu, tanya kawan-kawan. Dia tahu tak dia mengundi dekat mana? Dia dah check tak tempat mengundi dia? Kedua, saya nak tuan-tuan puan-puan semua jangan berhenti bercakap tentang hari mengundi. Jangan berhenti bercakap. Keep talking. Talk.
bila pergi ke pasar pagi, pasar dekat Sentosa, bila jumpa dengan kawan-kawan, bila pergi ke Kopitiam, bila pergi ke surau, bila pergi ke pasar, jumpa dengan orang, cakap dengan mereka. Get them excited, get them to know that 19th of November is an important day. Satu hari yang sangat-sangat penting. Kalau kita berjaya dalam usaha ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berjaya meningkatkan, memberi suntikan semangat kepada kawan-kawan kita, sanak saudara kita, our neighbours bila kita jumpa dekat tangga, insya-Allah bukan sahaja lembah pantai akan berjaya kita selamatkan dan kita terus menangkan, tapi insya-Allah Pakatan Harapan juga akan bergerak ke Putrajaya, insya-Allah. Jadi sekali terdahulu kepada semua, stay safe. We will be having many programs dekat Sentosa. Untuk dapatkan maklumat boleh pergi ke kita punya bilik-bilik gerakan untuk dapatkan info, dan saya juga akan hantar WhatsApp. Kalau nak nombor telefon saya, jumpa dengan Madam Choi ataupun dengan Bindi ataupun dengan Sajid ataupun mana-mana kawan yang ada nombor telefon saya. You can call me anytime, but don't call me in the middle of the night. You can ask me for any help, tapi saya tak boleh bagi duit. Waktu berkempen saya tak boleh bagi duit. Dan please don't call me kalau you ada masalah percintaan. Itu saya tak boleh bantu. Dan paling penting untuk abang-abang, kalau nak isteri kedua, ketiga, jangan cari saya. Jadi sekali dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebelum mengakhiri, siapa yang nak bergambar dengan YB boleh bergambar dengan YB.